Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terutama sekali, saya ingin mengucapkan penghargaan sepenuh hati kepada Dr. Syarul Anwar bin Muhammad dan juga rakan-rakan kami atas bimbingan yang telah diberikan dalam pelaksanaan kajian ini. Bukan itu sahaja, terima kasih kepada responden yang membantu kami dalam mengisi borang soal selidik. Tajuk kumpulan 2 pada hari ini ialah Falsafah Sejahtera sebagai Pentadbiran Dukun Negara. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Noor dan ini adalah ahli kumpulan 2 iaitu Michelle Tang, Vignesh Kishwan, Liu Ziwen dan Abdul Harif bin Jamadi. Terdapat 5 isi kandungan yang kami ingin memfokuskan iaitu pengenalan, objektif kajian, metodologi, dapatan kajian dan kesimpulan. Pertamanya ialah pengenalan. Rukun negara didefinisikan sebagai falsafah negara Malaysia yang mendukung 5 prinsip penting iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesepanan dan kesusilaan. Punca rukun negara diisytiharkan kerana peristiwa 16 Mei iaitu kemewahan orang bukan Melayu dengan kesukaran hidup orang Melayu. Untuk mengatasi masalah tersebut, rukun negara telah diisytiharkan untuk memupuk perpaduan antara berbilang kaum, memperkasakan Malaysia sebagai sebuah negara kukuh dan mempunyai nilai keberbagaian. Selain itu, cita-cita rukun negara terdapat mencapai perpaduan yang lebih era di kalangan seluruh masyarakat dan memelihara cara hidup demokratik. Antara objektif kajian adalah untuk mengkaji peranan dan makna tersirat yang terletak di rukun negara, mengenal pasti pengaruh rukun negara terhadap keutuhan hubungan antara kaum, menganalisa peratusan masyarakat yang membudayakan prinsip-prinsip rukun negara. Yang seterusnya ialah 5.0 metodologi kajian. Cara pertama ialah mendapatkan responden. Kami mencari 24 orang secara rawat dan dilengkapi kajian. Cara kedua ialah mendapatkan maklumat dan letak responden, iaitu letak primer dan letak sekunder. Dalam letak primer, kami menggunakan kaedah soal selidik. Soal selidik kami terbahagi 4 bahagian iaitu bahagian A, B, C, D. Dalam letak sekunder, kami menggunakan kaedah laman sesawah sebagai letak sokongan. Cara ketiga ialah cara memproses dan mempersembahkan letak. Kami mendapat nilai jumlah beratus dan min. Kami juga menggunakan kaedah statistik deskriptif bagi menganalisis letak yang berbentuk skala Likert. Seterusnya ialah 7.0 dapatan kajian. Bahagian ini membincangkan untuk menganalisis data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada soal selidik yang telah diisi oleh responden. Terdapat 4 aspek yang dikaji iaitu demografi responden, mengkaji peranan dan makna tersirat yang terletak di rukun negara, mengenal pasti pengaruh rukun negara terhadap keruntuhan hubungan antara kaum, dan mengenal pasti peratusan masyarakat yang membudayakan prinsip-prinsip rukun negara dan keberkesanan amalan tersebut dalam mengukuhkan perpaduan antara kaum. Kesimpulan data yang kami perolehi daripada borang soal selidik. Ada 3 bahagian yang kami nak fokuskan, 3 aspek berbeza dan dia terbagi kepada soalan dan juga peratusan majoriti yang terletak pada sangat setuju. Bahagian pertama, dia menceritakan tentang aspek rukun negara ataupun fungsi rukun negara dalam kehidupan seharian melalui aspek individu ataupun masyarakat. Ini ada 10 soalan yang kami tujukan dan peratusan majoriti menjawab bahawa sangat penting untuk diamalkan ataupun sangat efektif dalam penggunaannya dalam kehidupan seharian. Yang paling rendah yang kami dapat perolehi ialah 62.5% dan paling tinggi 83.3%. So bagi kedua, cerita tentang aspek falsafah sejahtera, kepentingan pemikiran sejahtera dalam kehidupan seharian apabila interaksi dengan masyarakat ataupun individu lain. Kita ada macam pemahaman latar belakang, bahasa kebangsaan dan sebagainya. Dan peratusan majoriti menunjukkan bahawa sangat setuju walaupun tidak selebihi bahagian 1 tetapi lebih pada 50%, yang paling rendah 54.2 dan paling tinggi 79.2%. Jadual bagi 3 menceritakan tentang kepentingan perbuatan tersebut dan kehidupan harian. So kami mengumpulkan 5 soalan dan peratusan majoriti menjawab sangat setuju. Yang paling tinggi antara semua bahagian ini hampir 80% untuk setiap soalan ini. Dalam tugasan kajian ini, semua objektif kajian telah dicapai.
Kajian ini menunjukkan bahawa rukun negara dibangunkan untuk memperkasakan Malaysia sebagai sebuah negara hukuk dan mempunyai nilai kepelbagaian. Rukun negara mendukung 5 cita-cita negara, iaitu untuk mencapai perpaduan erat dalam kalangan warga negara dan negeri yang membentuk persekutuan, memelihara cara hidup demokratik dengan mementingkan kedudukan bangsa dan negara. Kepentingan rukun negara menjangkau generasi dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memainkan peranan yang penting dalam mendidik dan menerangkan kepentingan rukun negara dan aplikasi falsafah sejahtera dalam kehidupan seharian kepada semua lapisan masyarakat. Oleh itu, pengkaji berharap langkah-langkah yang dibincangkan dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum serta melahirkan masyarakat yang menghayati dan mengaplikasikan prinsip rukun negara di dalam kehidupan mereka. Terima kasih.